insyaAllah ya. Minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi malam ni kita intro saja ya, introduction kepada subjek sirah. Subjek sirah adalah subjek wajib bagi setiap Muslim ya. Itu dia punya permulaan saya nak sebut. Kerana apa? Kerana sirah yang kita belajar ni adalah perjalanan hidup ya, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sesiapa yang mahu mengenali Islam, sesiapa yang mahu mengetahui ya, bagaimana Islam itu dipraktikkan ya, oleh seseorang Muslim, suka atau tidak dia kena belajar sirah ya, Nabawiyah. Dan apa dia sirah? Sirah diambil daripada past tense dia ataupun fi'lun madin dia, sara ya. Sara yasiru sirah. Apa makna sara? Sara makna telah berjalan ya. Kemudian sirah adalah perjalanan ya, perjalanan hidup. Dalam bahasa Inggeris kita panggil biografi ya. Jadi biografi itu maknanya penulisan tentang kehidupan seseorang, dan seseorang itu adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bila kita sebut sirah Nabi ataupun sirah Nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi ya. Nabi di sini ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut sirah ni, dia bermula daripada baginda dilahirkan lagi, sebelum baginda dilahirkan. Sebab Allah mentakdirkan 55 hari sebelum Nabi dilahirkan ya, berlaku satu peristiwa besar di Mekah yang dipanggil sebagai peristiwa Ashabul Fil ya, peristiwa Ashabul Fil. Jadi apabila kita sebut Ashabul Fil, itu memang peristiwa yang semua orang ingat ya. Dan peristiwa itu berlaku lebih kurang 55 hari ataupun 2 bulan sebelum baginda dilahirkan. Jadi makna Nabi tidak melihat peristiwa itu, Nabi tak lahir lagi ya. Tetapi Allah menyebut di dalam Al-Quran ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Allah kata, wahai Muhammad, Allah kata alam tara kaifa, tidakkah kamu melihat? Ni mana Nabi tak lihat sebab Nabi tak lahir lagi ya. Tetapi Allah ceritakan peristiwa Ashabul Fil seolah-olah Nabi melihat di hadapan mata baginda ya. Itu kita kata keistimewaan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sebab kebanyakan peristiwa dalam Al-Quran berlaku sebelum Nabi lahir ya. Kisah Nabi Adam, kisah anak-anak Nabi Adam ya, Qabil dan Habil, kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah anak-anak Nabi Nuh ya, kisah Nabi Ibrahim, kisah Ismail, kisah Ishak, Yakub ya, Yusuf, Musa, Harun, Zulkifli, Ayub, semua tu semua berlaku sebelum baginda lahir. Kerana baginda adalah penutup bagi segala nabi dan rasul ya. Buktinya saya dah sebut pada kuliah Isra Mi'raj kita ya, pada 2 minggu lepas lah ya, ataupun seminggu lepas. Tarikh tu sebab hari Sabtu ya, hari Sabtu, bukan Sabtu yang lepas, Sabtu 2 minggu lepas ya. Saya tunjuk slide kepada tuan-tuan membuktikan bahawasanya ketika Jibril ya memerintahkan minta supaya Nabi menjadi imam bagi solat, yang di belakang Nabi itu ada 124,000 Nabi dan Rasul ya. Jumlah Nabi 124,000, jumlah Rasul ada 300 lebih ya. Ada yang kata 313. Jadi semua itu berada di belakang Nabi, campur dengan 70,000 orang para malaikat. Yang jadi imam ialah Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah ya. Jadi peristiwa ini kata para ulama sebagai isyarat bahawasanya telah berpindah ya, kepimpinan dunia ini, world order dunia ini ya, daripada Bani Israel kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Leader dia adalah baginda ya. Tu dia punya cerita dia. Sebab dari segi fiqh ya, dari segi fiqh, sebagai contoh saya lah ya, saya datang ke sini, saya tak duduk di Damansara ni ya, saya duduk di Sungai Buloh. Jadi bila saya datang di sini, yang sepatutnya jadi imam ialah imam yang telah dilantik, Ustaz Hanif lah ya, pasal dia dilantik, ataupun Ustaz Nasir, kerana dia memang telah dilantik ya untuk menjadi imam solat. Jadi yang lebih afdal menjadi imam adalah imam yang telah dilantik. Maknanya orang sini lah yang tinggal di sini, walaupun dia tak lahir di sini, tapi dia dah tinggal di sini, mustautin di sini. Jadi kalau saya boleh kias, sama seperti mana Rasulullah, kerana Rasulullah duduk di Madinah. Pada masa itu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi masih duduk di Mekah. Jadi bila Nabi sampai di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa, yang
afdal menjadi imam ialah Nabi Daud alaihissalam. Pasal Nabi Daud menjadi nabi dan rasul serta pemimpin, ya, raja kepada orang-orang Bani Israel. Sebab tu di kalangan Bani Israel, ya, Nabi Daud tidak dikenal sebagai nabi. Mereka tak panggil Prophet Daud, ya, Prophet David mereka tak panggil. Mereka panggil King David. Kerana apa? Kerana bagi mereka king tu, ya, lebih tinggi daripada prophet. Itu pandangan mereka. Tak apalah, ya, seperti mereka lah. Kita dah bagi tahu, dia tak nak dengar, sudahlah, ya. Kemudian kalau Nabi Daud tak jadi imam, imam nombor 2-nya ialah Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman juga, ya, dilantik menjadi nabi dan rasul serta pemimpin bagi kawasan yang disebut sebagai Palestin. Jadi kalau tidak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman tak ada, Nabi Zakaria. Kerana dia pun lahir di situ, besar di situ, ya. Kemudian dibunuh. Kemudian Nabi Yahya. Kalau tidak pun Nabi Isa. Maknanya 5 orang ni yang layak. Imam 1 Nabi Daud, imam 2 Nabi Sulaiman, imam 3 Zakaria, imam 4 siapa tadi? Yahya. Imam kelima ialah Isa alaihissalam. Sebab mereka ni memang duduk di situ, lahir di situ. Mereka yang paling layak menjadi imam di Al-Masjidil Aqsa. Tetapi tiba-tiba datang Rasulullah, Jibril minta Rasulullah jadi imam. Sedangkan semua nabi-nabi dan rasul tadi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa kena jadi makmum. Apa artinya? Artinya kepimpinan umat sudah berpindah daripada nabi-nabi Bani Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan, ya? Okey, itu aje. Ini cerita dia. Simple je kita nak cerita dia. Okey. Jadi maknanya kalau saya datang, yang lebih layak jadi imam ialah Ustaz Hanif. Tetap Ustaz Hanif. Kalau ada Ustaz Nasir, Ustaz Nasir. Melainkan dia minta, dia kata, Ustaz, minta tolong jadi imam. Saya suara ini tak apa sedap. Okey, itu tak apa. Tapi afdal tetap orang tempatan. Boleh faham tuan ni? Okey, itu cerita dia. Jadi balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita panggil sebagai penutup, ya, segala nabi dan rasul. Tetapi walaupun baginda penutup, ya, sebagai khatim, baginda ataupun khatam, ya, baginda adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyid, apa makna Sayyid? Sayyid makna penghulu, ketua, ya. Sebab itu Sayyidina Hamzah digelar Sayyidus Syuhada, makna penghulu kepada orang yang mati syahid. Kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Uhud, ya, di bawah Bukit Uhud tu asal-asalnya kubur para syuhada di kaki Bukit Uhud. Tetapi oleh kerana berlaku banjir besar sehingga menyebabkan sebahagian kubur tu pecah. Ya, untuk pengetahuan tuan-tuan, kubur yang ada sekarang yang tuan-tuan pergi tu, itu bukan kubur yang asal, ya. Kubur asal ialah di kaki Bukit Uhud. Sebab mereka menjadi syahid di kaki Bukit Uhud, maka dikebumikan di tempat mereka syahid. Yang ada sekarang ni, ya, kubur yang telah dipindahkan. Jadi ketika berlaku banjir besar di Madinah, maka pecah sebahagian kubur ni. Ada sebahagian sahabat yang terkeluar kaki dia. Jenazah ni terkeluar kaki. Ada yang terkeluar tangan. Ada yang terkeluar kepala, ya. Sebab apa begitu? Kerana jenazah para syuhada tidak dikafankan. Betul, ya? Tak dikafankan. Bukan sekadar tidak dikafan, tidak juga mandi ke tak, betul? Tak mandi, ya. Mandi pun tidak, kafan pun tidak, disolatkan pun tidak, ya. Sebahagian besar para ulama menyebut solat pun tak perlu, ya. Jadi mandi tak perlu juga, solat tak perlu, ya. Cuma dikebumikan saja. Kafan pun tak perlu. Maksudnya kalau dia pakai baju apa kita panggil, kalau dia pakai jubah masa dia meninggal, dengan jubah tersebutlah dikebumikan. Ini keistimewaan mereka. Kerana ketika mereka dibangunkan oleh Allah di mahsyar besok, orang-orang yang mati syahid, ya, mereka akan datang dengan pakaian mereka dibunuh ketika peperangan, ya. Jadi darah dia tu akan berbau kasturi. Berbau kasturi ni bukan daripada mahsyar saja, ya. Memang darah syuhada ni bau kasturi, tuan-tuan, ya, bau wangi, ya. Ini cerita orang mati syahid ni banyak, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan biasa membaca anekdot, ya, himpunan cerita-cerita daripada Afghanistan masa Mujahidin Afghanistan, ya, lawan dengan Rusia, ya. Kemudian kita kata orang Palestin berlawan dengan Yahudi. Itu memang terlalu banyak cerita-cerita tentang para syuhada yang ketika nak dikebumikan berbau harum, ya, dia punya jenazah dia. Ini memang Allah sebut kelebihan, ya, kepada orang yang mati syahid. Okey, itu apa kita panggil cerita di Bukit Uhud. Jadi bila dipindahkan, maka tempat ni lah yang tuan-tuan ziarah sekarang. Kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Uhud, dan
ketua bagi para syuhada, ya, 70 orang sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan Uhud, ada 70, ya. Ada Mus'ab bin Umair, ya, ada apa kita panggil Abdullah bapa kepada Jabir, Abu Jabir, ya, ada Anas bin Nadar, ya, ada Abdullah bin Jahash, ada ramai, ada 70. Dan ketua bagi mereka ialah Sayyidina Hamzah yang dipanggil sebagai Sayyidus Syuhada, ya, penghulu ataupun ketua bagi para syahid. Kalau Rasulullah Sayyidul Anbiya, ketua bagi para nabi, ataupun Sayyidul Mursalin, ketua bagi rasul-rasul, ya. Hari Jumaat dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, ya. Itu hari Jumaat. Hari Jumaat itu maknanya hari yang menjadi hari raya bagi umat Islam pada setiap minggu. Kalau Aidilfitri, Aidil Adha itu setahun sekali. Tapi kalau hari Jumaat itu adalah Sayyidul Ayyam, ya. Sunat kita berwangi-wangi, ya, pada hari tersebut. Keluar awal daripada rumah dalam keadaan yang bersih, ya. Kita mandi siap apa semua sebagainya. Kemudian datang, ya. Afdalnya tetap berjalan kaki. Jadi kalau tuan-tuan yang rumah dekat, ya, afdalnya berjalan kaki. Kalau tuan-tuan yang rumah agak jauh, boleh bawa kereta, ya. Tetapi kalau boleh parking jauh sikit. Kemudian ambil sunnah berjalan kaki, ya, sebab apa ni Nabi begitu, ya, para sahabat begitu juga. Maksudnya sebab kalau rumah tuan-tuan 10 km daripada sini, kalau nak berjalan kaki nak buat lah, ya. Tapi saya tak galakkanlah. Takut nanti apa kita panggil sesak nafas tengah jalan. Jadi oleh kerana itu kita naik kenderaan, ya. Jadi Datuk Wan boleh bawa kenderaan, ya. Tapi parking jauh sikit, lepas tu jalan kaki. Ambil sunnah berjalan kaki pada hari Jumaat, ya. Dan sunat kita pakai pakaian putih pada hari Jumaat, ya. Bagi orang lelaki sunat pakai pakaian putih. Jadi sebab apa? Sebab ini termasuk perkara yang Nabi sebut, ya, sebagai perkara yang kita kena ikut. Itu kalau boleh saya sebut tentang perkataan Sayyid tadi, ya. Okey, kita berpindah kepada mengapa perlu kita mempelajari sirah ni, ya. Yang pertama seperti mana saya sebut, sirah adalah perjalanan hidup Nabi, ya. Dia panggil sirah Nabi atau sirah Nabawiyah, ya. Dan ianya wajib dipelajari kerana dengan mempelajari sirah kita mengetahui Islam itu sendiri. Saya buktikan, ya, beberapa perkara yang boleh saya sebut kepada tuan-tuan. Sebagai contoh, saya selalu tengok orang travel, dia berjalan, ya. Tuan-tuan dan perempuan ni saya yakin kaki berjalan, terutamanya warga emas, ya. Sebab apa kita panggil dah tak perlu pergi ke pejabat, ya. Walaupun bolehlah kalau nak pergi, ya, tapi kita kata masa tu lebih banyak berbanding dengan orang yang umur 30, umur 40, ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan selalu berjalan. Saya pun biasa bawa jamaah berjalan, ya. Tetapi kebiasaannya, ya, saya tengok bagaimana jamaah punya pandangan terhadap solat ni. Alhamdulillah kebanyakan jamaah kita memang, ya, kebanyakannya dia akan jamak dan qasar. Alhamdulillah, maknanya dia mengaji. Tetapi selalu apabila masuk waktu zuhur, ya, ada jamaah yang gelisah. Dah masuk waktu zuhur ni dalam bas ni, ya, jamaah pun gelisah. Jadi tengok jam. Saya perasan, ya, jamaah tengok jam tu sebab saya duduk depan sekali, ya. Pasal saya jadi dalil siyahi, orang Arab panggil, ya. Orang putih panggil tour guide lah, ya. Dia pun tengok jam. Saya kata ada apa, ya, Tuan Haji. Kalau Tuan Haji lah, ya. Dia kata dah masuk zuhur, Ustaz. Saya kata saya maklum dah masuk zuhur sebab handphone saya pun bagi tahu, ya, dah masuk waktu zuhur. Kalau kata kita di Istanbul, maknanya dah masuk waktu zuhur di kawasan Istanbul. Sebab kita boleh set kita punya apa kita panggil, kalau tuan-tuan pakai Muslim Pro, dia memang boleh set waktu bagi setiap negeri dan juga kawasan, ya. Jadi dia kata dah masuk zuhur, Ustaz. Saya kata alhamdulillah saya maklum, ya. Jadi dia ingat saya nak arahkan driver untuk berhenti, ya. Tengok tak berhenti. Dia pun datang jumpa saya, dia pegang saya, dia kata, "Minta maaf Ustaz," dia kata, "Apa ni, kami nak minta kalau boleh Ustaz, minta driver berhenti di mana-mana, ya. Kita nak solat zuhur sebab apa ni, zuhur dah hujung dah ni, ya. Sebab melambat-lambatkan solat ni termasuk perkara yang dilarang." Ya. Jadi alhamdulillah lah, mana ni orang mengaji, ya. Ni memang orang mengaji ni. Jadi saya kata beginilah, saya pun cerita, ya. Jadi saya kata dalam sirah Nabawiyah kalau kita belajar, ya, biasanya Nabi apabila keluar daripada rumah baginda sebelum gelincir matahari. Gelincir matahari makna masuk waktu zuhur, Kalau kita di Malaysia, zuhur kita sekarang katalah sekitar 1.20 kata, ya, satu suku lah kata. Jadi kalau kita keluar daripada rumah, macam tuan-tuan katalah besok nak travel, ya. Jadi nak travel keluar daripada rumah pukul 10 kata atau pukul 11, makna belum masuk waktu zuhur.
Jadi bila kita keluar sebelum waktu zuhur, dalam perjalanan kita buka radio IKIM, nanti azan, ya. Masuklah waktu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Itu biasalah kita dengar kan. Jadi Rasulullah mengajar kita daripada sirah bahawasanya orang yang bermusafir, kalau dia keluar daripada rumah sebelum zuhur, ya, sunat bagi dia untuk tidak berhenti pada waktu zuhur. Tak berhenti waktu zuhur, teruskan perjalanan sampai masuk waktu asar, ya, baru berhenti, ambil wuduk, bersihkan diri apa semua, barulah solat asar secara jamak, ya, dengan zuhur dan qasar, ya, tetapi pada waktu asar, maknanya jamak takhir. Maknanya dalam sirah, ya, Nabi kalau keluar daripada rumah tak pernah Nabi jamak dan qasar secara takdim, tak pernah juga. Ya, maknanya kalau Nabi keluar daripada rumah sebelum zuhur, Nabi akan lewatkan zuhur pada waktu asar, maknanya jamak takhir. Okey, soalan. Sebelum tuan-tuan tanya saya jawab dulu, ya. Kalau kita keluar daripada rumah sebelum maghrib macam mana? Kalau zuhur tadi clear, ya. Kita solat zuhur pada waktu asar, mana jamak takdim, jamak takhir. Kalau kita keluar sebelum maghrib macam tadi, tuan-tuan nak pergi ke Kuantan bagi contoh, ya. Keluar daripada rumah pukul 6.45 atau 6.30, maknanya sebelum maghrib. Bila tuan-tuan dah masuk highway, ya, nak pergi ke Kuantan, ke Karak highway ke apa, masuk waktu maghrib, sunat tak kita berhenti solat? Jawapannya tak sunat, tuan-tuan. Ya, kita teruskan lagi perjalanan. Masuk waktu isyak, kita cari mana-mana masjid, kalau ada masjid kita berhenti dan baru kita jamak takhir, ya. Jadi maknanya nak beritahu pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar sirah, inilah yang dibuat oleh Rasulullah, ya. Tetapi sebahagian kita akan kata berasal pada logik akal. Dia kata, ustaz, apa hukumnya kita melewat-lewatkan solat zuhur? Kan dah masuk zuhur, pasal apa kita jamak takhir? Nanti seorang lagi sebut, pasal apa kita melewatkan sembahyang maghrib, ustaz, sedangkan maghrib dah masuk, ya. Saya kata inilah the beauty of Islam, saya kata, ya. Inilah yang Nabi ajar, nak bagi tahu pada kita bahawasanya ada banyak hukum hakam yang kadang-kadang kita tak boleh pakai akal logik kita, walaupun kita profesor besar di universiti, ya. Sebab yang menentukan hukum hakam adalah Allah dan Rasul. Jadi bila tuan-tuan belajar sirah, tuan-tuan akan tahu yang mana satu prioriti, yang mana satu yang afdal. Apa makna afdal? Afdal makna penuh dengan fadail. Apa makna fadail? Kelebihan. Makna kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan akan dapat pahala yang jauh lebih besar. Maksudnya, bagi orang yang bermusafir, ya, yang keluar daripada rumah sebelum zuhur ataupun keluar sebelum daripada rumah sebelum maghrib, maka kalau dia jamak takhir, pahalanya jauh lebih besar daripada dia jamak takdim. Yang tu tuan-tuan boleh faham ke tak? Boleh, eh? Okey, ada soalan sekarang ni? Tuan-tuan ada? Silakan. Datuk Abdullah ada soalan? Datuk Wan ada soalan? Tuan-tuan yang lain saya tak kenal lagi, ya. Sebab dua-dua datuk ni dia student saya lah, ya. Boleh kata student saya lah, ya. Mengaji di persatuan pesara TMB, ya, di rumah persatuan lah, ya. Jadi yang tuan-tuan saya belum mengenali lagi, ya. Kalau ada soalan silakan. Ya, silakan. Tapi rapat sikit. Ya. Ya, sila cikgu. Cikgu, ni saya kenal. Pasal hari tu pun cikgu ni bertanya, ya. Maghrib dah masuk, kita lewatkan. Betul. Ya, yeah. Atau maghrib. Oh, cantik soalan, ya. Ini soalan orang mengaji juga ni, ya. Ini orang yang mengaji. Sebab tu orang yang mengaji ni, saya tak bimbang sangat, sebab dia dah ready untuk menerima kritikan dan juga pembetulan, ya. Sebab dalam hidup kita kena banyak buat correction, tuan-tuan, ya. Sebab kadang-kadang kita belajar daripada kesilapan, ya. Kita learning from mistake, orang putih panggil, ya. Belajar daripada kesilapan. Okey. Soalan yang cantik. Sebelum saya jawab, saya nak post soalan ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Oleh kerana kita jamak takhir tadi kan, bila kita sampai satu masjid, okey, kita nak jamak takhir ataupun kita sampai mana-mana R&R, kita nak sembahyang maghrib dan isyak, ya. Waktu isyak, ya. Jadi yang mana satu, tuan-tuan? Kita nak sembahyang maghrib dulu followed by isyak, ataupun sembahyang isyak followed by maghrib? Ya, silakan.
Maghrib dulu ke isyak? Ya. Isyak dulu. Pasal apa ni, pemilik waktu tu adalah isyak kan? Okey ya. Tuan-tuan ada bantahan? Ada bantahan? Tuan-tuan? Setuju? Maghrib dulu. Sebab apa maghrib dulu? Dia dahulu pada isyak ya. Jadi dah ada ni ulama dah khilaf dah ni ya. Ada ulama kata isyak dulu kan? Ada ulama kata maghrib dulu. Jawapannya daripada sirah Nabi. Pasal tu saya kata kalau kita mengaji sirah Nabi, jawapan tu ada dalam sirah. Ya. Kita just tengok macam mana Nabi buat. Rupa-rupanya saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, dengan belajar sirah ni kita dapat jawapan pada soalan cikgu tadi. Rupa-rupanya Nabi walaupun jamak takhir, Nabi tetap mendahulukan maghrib. Ya. Sebab Al-Quran sebut inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Ya. Quran kata inna salat, sesungguhnya salat. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minin, wajib atas orang beriman. Kitaban mauquta, ya. Ketetapan yang telah ditetapkan waktu, maknanya dia punya sekuen tu dah ada. Sebab memang Allah jadikan subuh sebelum zuhur, zuhur sebelum asar, asar sebelum maghrib, dan maghrib sebelum isyak. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau kita ikut pada ayat tadi, tetap ya, walaupun kita jamak takhir, tetap kita dahulukan maghrib sebelum isyak tuan-tuan ya. Okey ya, itu jawapan daripada ayat Quran. Saya bagi jawapan logik kepada tuan-tuan ya. Apabila masuk waktu isyak ya tuan-tuan, apabila masuk waktu isyak, tuan-tuan sedang berhutang kepada Allah waktu maghrib, betul tak? Tuan-tuan sedang berhutang ya. Kita hutang maghrib sebab maghrib dah selesai masa dia. Mana kita sedang berhutang maghrib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaedah orang berhutang, nak bayar hutang dulu ke? Sebab isyak tuan-tuan belum berhutang, tuan-tuan masih berada pada waktunya. Jadi kalau pakai logik kaedah tadi, kita kena bayar hutang dulu tuan-tuan. Maknanya kita kena buat maghrib dulu. Cuma maghrib jangan qasar. Ya. Ini Nabi tak pernah buat tuan-tuan, kan dia qasar pula ya. Kalau qasar maghrib 3 rakaat jadi 1.5 ya. 1.5 macam mana tu? Jadi tak ada. Maghrib memang tak boleh diqasar. Dia hanya boleh dijamakkan dengan isyak pada waktu isyak. Nah, contoh yang terbaik ialah ketika kita buat haji. Tuan-tuan buat haji. Bila kita buat haji, kita akan wukuf di Arafah. Waktu afdal wukuf di Arafah, afdal ya. Waktu afdal wukuf di Arafah ialah masuk je waktu zuhur. Sebab Rasulullah ya, Nabi bertolak daripada Mina. Sebab Nabi 8 bulan tidur di Mina ya. Kalau ada peluang kita cerita haji dan umrah Nabi, nanti kita ada masa kita cerita. Tapi malam ni saya bagi contoh mudah dulu ya. Nabi pun bertolak daripada Mina selepas daripada solat duha. Nabi solat duha di Mina. Nabi pun arah sahabat, jom kita pergi ke Arafah. Nabi dan para sahabat pun pergi ya. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, sebab matahari belum gelincir, maknanya matahari masih berada di sebelah timur ya. Gelincir maksudnya matahari sudah berada di sebelah barat. Sebab memang matahari tenggelam di barat. Maksud gelincir ialah matahari pergi ke sebelah barat. Maksudnya bayang tuan-tuan berada di sebelah timur. Ya, sebab tu saya kata belajar agama dia kena belajar matematik. Saya dah buktikan dulu ya. Belajar agama juga kena belajar logistik. Sebab kalau tidak nanti, kalau jam tak ada, keadaan tak ada, macam mana tuan-tuan nak tentukan dah masuk waktu atau tidak? Ini sebab tu saya ingat masa saya sekolah dulu masuk pengakap. Saya tak pastilah tempat tuan-tuan pengakap, tapi sekolah saya tu ya, pengakap sekolah kampung lah. Tapi kami diajar untuk menentukan waktu masuk waktu solat. Masa tu mana ada apa kita panggil sekolah kampung ya, mana ada kita punya kemudahan, fasiliti tak ada. Jadi kami diajar untuk menentukan waktu solat dah masuk ataupun belum. Macam mana kita nak tengok arah kiblat? Yang ini saya ingat cikgu pengakap kena kuasai lah ya. Guru-guru di sekolah, guru-guru di universiti kena belajar ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengajar kita untuk menentukan masuknya waktu solat dan arah kiblat. Okey, tak apalah, selesai lah ya, cerita tu dulu. Jadi apabila kita menyebut tentang apa tadi, tentang apa ni masuk waktu tadi ya, sebelum masuk waktu zuhur Nabi berada di luar kawasan Arafah. Nabi tak masuk lagi. Masuk je waktu zuhur, Nabi dan para sahabat masuk di kawasan Arafah. Dah mula dah ya, wukuf di Arafah, kita tahu. Dan Nabi
semasa Nabi wukuf di Arafah, Nabi telah jamak takdim. Berubah kan? Tadi masa musafir Nabi jamak takhir. Sebenarnya afdal tetap jamak takhir, tetapi untuk haji berbeza. Kerana waktu afdal untuk berdoa dan munajat ialah daripada selepas asar sampai waktu maghrib. Oleh kerana itulah waktu afdal untuk kita berdoa, ya. Maka Nabi arah para sahabat untuk jamak takdim supaya asar nanti tak kacau. Ya, jadi Nabi arah para sahabat jamak takdim zuhur dan asar. Selesai daripada tu, mereka pun ada baca Quran apa semua sebagainya. Tunggu je waktu asar. Bila waktu asar, Nabi pun keluar daripada kemah baginda. Ya, Nabi cari tempat yang agak tinggi sebab jumlah para sahabat yang wukuf bersama Nabi ialah 144,000. Tentu tuan-tuan katanya, mana Ustaz dapat number ni? Ya, dalam sirah lah tuan-tuan. Jawapan dia dalam sirah juga. Ya, tuan-tuan boleh baca Ar-Rahiqul Maktum. Ini one of the best kitab sirah zaman kita. Sudah diterjemah dalam bahasa Inggeris. Nama dia The Seal, ya, The Seal Nectar. The Seal Nectar tu terjemahan bahasa Inggeris untuk Ar-Rahiqul Maktum. Ditulis oleh seorang ulama India, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia telah diterjemah oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Boleh beli RM45 harga dia tuan-tuan. Sekarang ni dah naik. Dulu masa mula-mula beli 2002 dulu terbit RM45. Sekarang dah jadi RM60. Ya, tak apalah, ya. Tapi sudah terjemah bahasa Melayu. Dalam kitab tersebut, kitab ni menang pertandingan menulis kitab sirah yang dibuat oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami. Ya, Muslim League, ya. Muslim World League dalam bahasa orang putih dia, bahasa Arab dia Rabithah Al-Alam Al-Islami. Dia buat pertandingan pada hujung tahun 70-an, ya. Kalau tak salah saya tahun 79. Dibuat pertandingan menulis kitab sirah, banyak, ya, entry yang masuk. Bahasa Perancis ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Urdu ada, bahasa Arab ada, bahasa Turki ada, bahasa Melayu minta maaf tak ada tuan-tuan. Ya, yang ada bahasa lain. Jadi akhirnya yang menang dalam bahasa Arab, tapi bukan orang Arab yang tulis. Orang India daripada Mubarakpur, ya, daripada Uttar Pradesh, ya, dia yang menang tuan-tuan. Orang India bahasa Urdu tulis dalam bahasa Arab, menang nombor 1 tuan-tuan. Ya, jadi kitab tu telah diterjemah dalam lebih daripada 27 bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ya, jadi dalam kitab tu disebut, ya, ketika Nabi wukuf di Arafah, jumlah para sahabat 144,000 orang daripada Mekah, Madinah dan kawasan sekitar. Sebab itu ketika lepas pada asar, Nabi naik ke tempat yang agak tinggi supaya orang boleh melihat keadaan Nabi. Mereka melihat Nabi mengangkat tangan dengan tinggi. Nabi menangis sampai basah janggut Nabi. Cuma mereka tak dengar apa yang Nabi baca, ya. Tetapi mereka melihat Nabi mengangkat tangan berdoa. Para sahabat pun buat menghadap ke kiblat, ya. Sebab itulah mereka jamak takdim. Kerana kalau jamak takhir, dia akan mengganggu masa untuk berdoa tadi. Maka Nabi berdoa sampai maghrib tuan-tuan. Sampai maghrib. Bila masuk maghrib, Nabi tak sembahyang maghrib. Kan pelik tu tuan-tuan. Sebab tu saya kata agama ni kadang-kadang kita tak boleh pakai akal logik. Kita kena pakai wahyu tuan-tuan, ya. Maka apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah maka Nabi arah para sahabat, mari kita pergi ke Muzdalifah. Ni tak sembahyang lagi ni, ya. Tapi sahabat dia bukan macam kita. Kalau macam kita memang komplain lah, ya. Tapi para sahabat tak komplain. Para sahabat kata oleh kerana Nabi suruh kita pun pergi. Tak sembahyang maghrib tu, ya. Terus sampai di Muzdalifah. Bila sampai di Muzdalifah, masuk Isyak. Bila masuk Isyak, baru Nabi kata berwuduklah kalian. Para sahabat pun berwuduk, siap apa semua, ya. Maka Nabi menjadi imam sembahyang maghrib dan Isyak secara takhir di Muzdalifah, ya. Jadi maknanya tak timbul isu melewatkan solat. Kerana apa? Kerana kalaulah isu melewatkan solat timbul, Nabi lah orang pertama yang melewatkan solat. Tapi tak, ya. Jadi itulah hukum hakam tuan-tuan yang boleh kita dapat daripada solat, daripada sirah nabawiyah. Ya. Jadi apabila saya sebut benda ni, saya harap tuan-tuan terbuktilah, ya, proven bagi tuan-tuan, ya, untuk memang kena wajib belajar sirah ni. Sebab tak belajar sirah, ada banyak benda kita buat nanti salah. Tetapi saya nak sebut, bukanlah bermakna tadi cikgu tanya kan, maghrib ke Isyak dulu. Saya yakin sebahagian tuan-tuan buat Isyak dulu kan. Tak payah jawab lah, saya dah tahu jawapan dia, ya. Sebab saya dah survey dah, ya, di masjid lain. Masjid ni belum saya survey, tapi saya yakin jawapannya lebih kurang sama, ya. Ramai daripada kita akan buat Isyak dulu, lepas tu maghrib kan. Macam mana hukum solat mereka? Jangan bimbang, solat tu sah, tak payah qada.
Ya, itu the good news is tak perlu nak qada, ya. Tapi the bad news is kita buat benda yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Kalau kita adjust sikit, sembahyang maghrib dulu baru isyak, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang saya tanya tuan-tuan, ya. Macam mana? Subjek sirah ni wajib belajar ke sunat aja tuan-tuan? Wajib ke tak wajib? Kalau tuan-tuan kata tak wajib, ya, kita buat bukti-bukti lain lagi, ya. Sebab belum terbukti, ya. Sebab saya dah sebut cerita Isra' Mi'raj. Ada sahabat yang bila Nabi sebut aja Isra', dia percaya dah. Dia kata lebih pada tu baru percaya. Itu Abu Bakar, tuan-tuan. Tapi ada sahabat yang ya ke, ya, betul ke pergi satu malam ni, ya. Jadi maknanya kita pun macam tu juga, ya. Ada orang yang kadang-kadang terbukti dia terima, ya, secara apa kita panggil, ya, secara begitu saja. Ada yang mungkin memerlukan bukti lain, ya. Okey, saya bagi contoh yang lain, ya. Apa contoh kita nak bagi, ya? Okey, contoh doa naik kenderaan saya bagi. Doa naik kenderaan. Kalau saya tanyalah pada tuan-tuan, bila tuan-tuan start je enjin, mestilah baca bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, start enjin. Tuan-tuan pegang steering, ya. Doa perjalanan yang tuan-tuan akan baca apa dia? Apa doa yang akan tuan-tuan baca? Jangan takut ya, ni tak ada tolak markah, tuan-tuan. Jangan bimbang. Kalau kita salah pun kita salah di sini saja. Lepas ni kita betul. Ya, jangan takut. Tuan-tuan belajar mesti ada salahnya. Ya. Jadi apa yang tuan-tuan baca? Dah tentulah subhanallazi kan, sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ni memang Nabi baca. Tetapi Nabi tak mula doa perjalanan dengan subhanallazi sakhara lana hadza. Ya. Yang ini pun kita kata tuan-tuan, ya, mesti nanti ustaz dan ustazah akan kata, "Uish, dia kata setakat yang kita baca yang itulah ustaz," ya. Kalau tuan-tuan pernah naik Royal Jordanian, ni kelebihan orang naik kapal terbang, ya. Kalau tuan-tuan biasa naik Royal Jordanian, ataupun tuan-tuan biasa naik Saudi Air, ataupun biasa naik apa lagi, Egypt Air, ya, dia akan mulakan doa perjalanan sebelum dia bergerak. Ini kelebihan dia tuan-tuan, ya. Sebab tu tak pernah dengar lagi Egypt Air hilang, belum pernah dengar tuan-tuan, ya. Ini bukan nak sindir siapa-siapa, saya tak pernah dengar lagi, ya. Egypt Air ke Royal Jordanian ke Saudi Air tak pernah lagi tuan-tuan, ya. Jadi maknanya ini muhasabah, ya. Maknanya mungkin selepas ni pramugari, pilot dan sebagainya, ya, ada kena mula baca doa. Sebab simple je tuan-tuan, ya. Okey, saya ajar pada tuan-tuan. Kisahnya diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Siapa dia Sayyidina Ali? Sayyidina Ali dengan Rasulullah apa hubungan dia? Sepupu, ya. Okey. Itu baru satu hubungan. Apa lagi hubungan Sayyidina Ali dengan Rasulullah? Dia adalah menantu, ya. Ini orang mengaji ni, ya, jawapan orang mengaji. Maknanya Rasulullah dan Ali ni dia adalah sepupu. Cuma kalau saya tanya soalan yang high level sikit, ya. Walaupun Nabi dan Sayyidina Ali sepupu, ya, adakah Sayyidina Ali dengan Rasulullah sebaya? Ataupun lebih kurang umur dia? Sebab ni high level. Kalau tersilap tak apa, tak ada masalah, ya. Kalau kita belajar diploma level, memang kita tahu, ya, memang Sayyidina Ali dengan Rasulullah memang dia sepupu. Tapi kalau kita naik up sikit, belajar degree program, kita akan dibagi tahu bahawasanya walaupun Nabi dan Ali sepupu, beza umur antara kedua mereka ialah 30 tahun. 30 tahun tuan-tuan. Beza jauh, ya. Sebab itu ketika Nabi dapat wahyu umur 40 kan. Pada masa tu Ali baru berusia 10 tahun. Ya, Ali baru berusia 10 tahun. Dan Ali ada abang yang sebaya dengan Rasulullah. Namanya ialah Talib. Pasal bapa Sayyidina Ali digelar sebagai Abu Talib. Ya. Kerana apa dia digelar Abu Talib? Kerana anak sulung kepada Abu Talib ialah Talib, maka dia digelar Abu Talib. Ya. Kalau Ali itu anak sulung mesti dipanggil Abu Ali, dak Abu Talib. Ya. Okey. Itu cerita Sayyidina Ali. Saya ringkas saja sebelum masuk waktu Isyak, ya. Okey. Ceritanya ialah orang tanya pada Ali, ya. Orang kata, "Ya Amirul Mukminin," ni masa dia dah jadi presiden lah, jadi Amirul Mukminin. Dia kata, "Macam mana pengalaman kamu bersama Nabi ketika kamu tengok Nabi nak mulakan perjalanan? Macam mana? Apa yang Nabi buat?" Maka Ali pun ceritalah, ya. Dia kata, "Setakat yang aku tengok Nabi punya ya,
cara. Yang pertama, Nabi akan melangkah dengan kaki kanan. Maksud kalau Nabi naik kuda, ya, Nabi akan langkah dengan kaki kanan. Jadi kalau tuan-tuan naik motorbike boleh. Tapi kalau tuan-tuan naik kereta boleh tak? Langkah masuk kaki kanan boleh tak? Melainkan tuan-tuan beli kereta daripada US, ya. Jadi sebab US punya kereta dia left hand drive, ya. Jadi kalau left hand drive, tuan-tuan buka pintu, tuan-tuan boleh masuk dengan kaki kanan, kan? Tapi kalau tuan-tuan punya kereta made in Malaysia ataupun import bawa balik daripada UK, ya, boleh tak tuan-tuan masuk kaki kanan? Tak boleh. Jadi macam mana tu? Adakah kita dianggap melanggar sunnah Rasulullah? Jadi benda-benda ni kita akan belajar melalui sirah, tuan-tuan. Malam ni saya promosi je dulu, ya. Saya nak bagi tuan-tuan penasaran, ya. Berasa, wish, kita kata, ya, rupanya wajib belajar sirah ni, ya. Sebab tu di TMB, tuan-tuan, ya, kami di TMB dah mula, saya ingat tahun 2006 kot, ya, 2006-2007, ya. Kami alhamdulillah selesai subjek sirah tu, ya. Saya ingat 2010 ke macam tu, ya. Lebih kurang 5 tahun ambil masa habis, tuan-tuan. Dia program dia 2 kali sebulan. Alhamdulillah sekarang ni kami dah mula membaca sirah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kami dah habis Sayyidina Abu Bakar, kita dah masuk Sayyidina Umar sekarang. Itu boleh tanya pada Datuk Wan, ya. Dia frequent lah, dia selalu datang, ya. Jadi ni persatuan pesara TNB yang buat. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Kita selesai mengaji sirah tu. Maknanya sebahagian besar daripada silibus Islam tu kita clear dah, tuan-tuan, ya. Saya tak pasti tempat tuan-tuan ni macam mana besok. Adakah kita nak pakai kitab ke? Tapi kalau muslimat memang pakai kitab, ya. Sebab apa? Sebab kalau ada kitab, kita punya pelajaran tu structured, ya, ada silibus. Jadi kita tak ada, tuan-tuan tak dengar begitu saja, kan. Tuan-tuan ada kitab, tuan-tuan boleh salin, ya, dan sebagainya. Kalau nak buat exam pun boleh, tak ada masalah. Saya boleh keluarkan sijil besok kalau lulus, ya. Bergantung pada tuan-tuan. Nak buat 2 semester boleh, ya. Kalau nak buat 6 semester, dia jadi diploma. 6 semester minimum, itu requirement, ya. Kalau nak sijil, tak ada masalah, 2 semester pun boleh, ya. Okey, itu melawaklah, tuan-tuan, ya. Okey, balik pada Sayyidina Ali tadi. Jadi Sayyidina Ali dia kata, ketika aku tengok Nabi naik kenderaan, sama ada unta, keldai ataupun apa-apa binatang, Nabi dengan kaki kanan. Okey, itu satu. Kita tak boleh buat, tak apalah, ya. Nak buat macam mana? Kereta kita right hand drive, ya. Kemudian bila Nabi berada saja di atas tunggangan, maka Nabi bertakbir 3 kali. Nabi takbir, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ingat takbir ni ketika nak solat saja, itu takbiratul ihram nama dia, ya. Tapi Nabi takbir ketika naik kenderaan. Nabi duduk dah atas kenderaan tu, Nabi pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali Nabi takbir. Kalau tuan-tuan naik Royal Jordanian, dia akan mula dengan takbir, ya. Jadi tuan-tuan naiklah Royal Jordanian, sebab tu tuan-tuan tengok, dia akan takbir 3 kali, ya. Saudi Air pun sama juga, tuan-tuan. Jadi lepas pada takbir, barulah Nabi baca Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya. Cerita-cerita ni ada di mana? Kalau saya cuba tengok senarai ustaz-ustaz yang mengajar, tuan-tuan, ya. Kalau tak salah saya ada kitab Al-Askar. Saya tak pastilah, saya tengok sekali lalu saja. Ada, ya. Ustaz Juzaili yang mengajar, kan. Okey. Dalam kitab Al-Askar, cuba tuan-tuan tengok. Kitab Al-Askar ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Di dalam tu penuh dengan panduan untuk kehidupan kita, tuan-tuan, ya. Sebab tu dalam kitab tu, orang sakit gaut, dia punya bacaan pun Nabi ajar, tuan-tuan, ya. Orang yang sakit pening kepala pun dia ajar juga, ya. Orang yang begitu macam-macam, ada 1001 macam. Sebab itu siapa yang berhajat nak jadi bomoh satu Malaya, kena khatam kitab Al-Askar An-Nawawi. Kalau dia tak khatam tu yang merapu, kan, ya. Itu yang pakai itulah, pakai ini, kita kata. Sebab tak mengaji kitab Al-Askar An-Nawawi, ya. Jadi Sayyidina Ali ajar kita, ya. Lepas pada tu berjela lagi dia punya doa-doa, ya. Jadi maksudnya saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, sama, saya pun sama, ya, dengan tuan-tuan tu, sebab kita tak tahu. Tapi bila dah belajar, masuk universiti, belajar kitab, belajar dengan tuan guru, tuan syekh, apa semua sebagainya, maka dia ajar. Dia kata kita mula takbir, ya. Tapi bila tuan-tuan start enjin, jangan takbir kuat-kuat sangat, ya. Allahu Akbar, jiran pun terkejut nanti, ya. Jangan begitu. Relax saja, tenang-tenang, santai-santai saja, ya. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru kita berjalan, ya. Itu insya-Allah kita tak rosak, tak pancit dan sebagainya. Kalau pancit juga, itu Allah nak uji kita, itu sajalah, ya. Takut nanti tuan-tuan beritahu, ustaz, sejak saya baca takbir ni, ustaz, ya,
Setiap kali berjalan ada je masalah kereta saya. Itu bukan masalah doa tu, masalah tuan-tuan tak servis kereta lah tu, ya. Itu jawapan dia tuan-tuan. Okey? Belum masuk Belum. Okey, nanti bagi tahu. Ada soalan, silakan. Ya. Ya. Betul. Betul. Sungguh, ya, memang saya setuju. Melainkan pergi US beli satu kereta lah, import daripada US lah, ya. Jadi right hand drive, ya. Itu boleh, ya. Ataupun Saudi kita pergi kan, pergi negara Arab banyak, sebab negara Arab dia banyak import kereta US, ya. Oldsmobile kita besar-besar kan, Buick apa semua pergi Saudi semua kita besar-besar, ya. Dan mereka import daripada US, sebab tu dia right hand drive, ya. Mungkin atas sebab tu kot, pasal dalam hadis orang Arab ni dia belajar kan, dia tahu dah Nabi masuk ke kanan, jadi oleh kerana tu dia beli kereta daripada sana, pasang siap-siap sana, maka dia boleh buat seperti mana Nabi suruh tadi. Kita tak boleh, yang tak boleh tak apa, tapi yang boleh kita buat, ya. Kita start enjin bismillah kan, sebab Nabi sebut kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Mana-mana pekerjaan atau urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, ya. Kita nak minum, kita tak mula dengan bismillah. Minum, apa ni, dahaga hilang, tetapi kita tak ada keberkatan, kerana Nabi kata fahuwa abtar. Abtar maknanya maktub min rahmatillah, ya. Mana kalau kita minum betul lah tangan kanan, ya, tetapi kita tak baca bismillah, maka minum kita sekadar menghilangkan haus sahaja, tetapi tidak memberi kekuatan pada kita untuk beribadah. Itu yang kadang malas kan. Kalau kita duduk rumah kan, dengar Allahu Akbar, ya, kita bukan tak nak pergi tapi malas tuan-tuan. Kadang-kadang malas itu disebabkan tadi lah, ya. Mungkin ketika makan atau minum kita tak baca bismillah, ya, ataupun ketika buat kerja-kerja yang baik kita tak baca bismillah, ya, jarang kita baca. Tapi nak masuk tandas jangan baca bismillah pula, ya, itu ada larangan. Tetapi waktu lain silakan, ya. Jadi dalam apa kita panggil sirah nabawiyah, kita diajar oleh Rasulullah bagaimana untuk melayari kehidupan, ya. Setiap sesuatu dalam hidup ni ada panduannya tuan-tuan, ya. Sebab itu dah masuk, ya. Tafadhal. Ya. Kita berhenti sekejap bagi laluan pada penaja, ya. Penaja tu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian nanti kita sambung. Jadi setakat ni ada soalan lagi, silakan tuan-tuan. Ya, Datuk. Musafir. Masa nak bertolak, ingat. Maknanya plan asal tak sebelum lah kan. Jadi nak keluar tu tiba-tiba azan masuk waktu, ya. Jadi apa yang kita nak buat, ya? Okey. Jadi jawapannya sudah tentulah daripada perbuatan Nabi kan. Jadi pernah ketika Nabi nak keluar daripada Madinah, memang merancang nak keluar orang, ya. Tapi oleh kerana tadilah, ya, ada tunggu sahabat apa semua, perbekalan belum siap apa semua, akhirnya masuk waktu zuhur. Jadi apa yang Nabi buat? Maka Nabi mengajak para sahabat untuk solat zuhur secara berjamaah. Maknanya sembahyang 4 rakaat, tak boleh qasar, ya, kerana belum musafir. Memang dah niat, tetapi kan belum keluar, masih di Madinah lagi, ya. Jadi maksudnya Nabi solat zuhur 4 rakaat macam biasa, sebab belum lagi berstatus musafir, baru berniat tapi belum lagi. Kemudian mereka pun keluar, ya. Bila mereka keluar, selesai masuk waktu asar dalam perjalanan, maka dalam perjalanan tu mereka mengqasar asar. Pasal sekarang ni boleh qasar, ya, kerana sudah berada dalam perjalanan. Tapi boleh tak kita kata bila masuk zuhur, ya, kita dah masuk zuhur ni, ya, tak nak solat, kita nak keluar, boleh, tak ada masalah. Tapi kita menyalahilah perbuatan Nabi tadi. Pasal Nabi ajar para sahabat, bila masuk waktu solat, kita solatlah. Masuk tadi, ya, sebab belum bertolak lagi. Nabi solat 4 rakaat tamam, ya, tidak ada qasar kerana belum musafir. Kemudian dalam perjalanan bila bertemu waktu asar, barulah Nabi mengqasar. Boleh, ya? Itu soalan ni. Ada soalan lain? Ya. Kalau kita nak buat jamak takhir, kita sampai di masjid situ kita melakukan solat jemaah Isya. Mana satu kita ni? Ya, ini pun soalan orang mengaji juga, ya. Bagus tuan-tuan, ya. Soalan-soalan begini yang akan memandaikan kita, ya. Soalannya ialah kita nak jamak takhir kan, pasal nak ambil sunnah Nabi tadi kan. Okey. Bila kita sampai di masjid tu, jamaah sedang solat Isya. Jadi macam mana? Ya.
Kalau kita ikut kaedah Nabi tadi, ya, pasal apa Nabi tak, memang masalah ni tak timbul zaman Nabi, pasal mereka berhenti di tengah padang pasir. Ya, dia tak ada R&R, ada surau, ada masjid macam kita kan, tempatnya elok kan. Ada imam yang solat di situ, ada makmum yang ikut, ya. Okey. Jadi soalan ni memang tak pernah berlaku zaman Nabi. Jadi pada masa ini para ulama berijtihad. Ya. Oleh kerana orang tempatan sedang solat Isyak berjamaah, maka afdalnya pun kita solat Isyak bersama dengan jamaah tempatan. Ya, supaya menjaga perpaduan tadi, ya. Jadi kita sembahyang Isyak berjamaah. Maksudnya kita menyalahilah perbuatan Nabi, tapi kita dapat pahala kerana, ya, sama-sama menjadi makmum kepada imam yang dilantik di situ. Selesaikan sembahyang Isyak kita bersama dengan imam. Tapi tak boleh kasarlah, ya. Sebab imam dah tentulah sembahyang. Jangan tuan-tuan tunggu pula. Ada sebagian orang dia tunggu imam rakaat pertama, kedua dia tak masuk lagi. Boleh faham, ya? Sebab saya biasa tengok ni, imam rakaat ketiga je dia pun Allahu Akbar, relax je tuan-tuan, ya. Dia pun sembahyang rakaat ketiga dengan imam, rakaat keempat dengan imam. Bila imam bagi salam, dia pun bagi salam, Assalamualaikum, tak tahu malu kita kata, ya, bagi salam, ya. Bila dia bagi salam macam mana, ya, dia pun lega, dia kata dapat pahala berjamaah, ya. Jadi apabila kita solat, kita kena mengikut bilangan rakaat imam. Kalau imam 4 rakaat, kita pun 4. Tak boleh kita 2 rakaat. Kerana apa? Kerana innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Diikuti apa? Perbuatannya, bilangan rakaatnya, ya, dan seumpamanya. Jadi maknanya kita buat Isyak dulu, sebab kita meraihkan jamaah yang ada di situ. Lepas pada Isyak, barulah kita bangun, kita buat sembahyang maghrib berjamaah dengan jamaah kita tadi. Okey, itu jawapan dia. Ya, silakan. Ya. Pakaian untuk solat ke apa? Pakaian biasa. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Ya. Betul. Pakai daripada atas ke bawah. Oh, jadi maksudnya okay, kalau pakai baju daripada atas ke bawah jugalah, ya. Kemudian daripada apa kita panggil, memanglah sebab Nabi biasanya, tapi okey, ya. Saya nak beritahu tuan-tuan tentang pakaian Rasulullah. Rasulullah bukan setiap hari pakai jubah. Pasal biasa juga Nabi pakai tupis punya pakaian. Maksudnya ada belah atas dan apa ni, dia tak pakailah kain pelikat macam kita, sebab pelikatnya daripada India, ya, dia bukan daripada apa kita panggil, walaupun ada sebahagian kata daripada Yaman. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan tengok orang Arab yang pakai kain pelikat, confirm orang Yaman. Sebab orang Saudi takkan pakai kain pelikat, ya. Orang Mesir takkan pakai kain pelikat, orang Syria takkan pakai kain pelikat, orang Yaman yang pakai kain pelikat, ya. Cuma dia pakai kain pelikat tu macam kita agak labuh sikit, ya, tapi dia agak senteng sikit lah, ya, ke atas sikit, tak ada masalah lah, ya. Okey, balik pada isu tadi. Jadi Nabi biasa juga pakai izar, ya, sebab dalam hadis Ramadan memang disebut apabila apa kita panggil, ya, iza jaa asyrul awakhir min Ramadan. Ini hadis Sahih Bukhari juga. Apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi buat apa, ya? Kana yashuddu mi'zarahu, ya. Nabi mengetatkan ikatan kain dia. Jadi di sini apa ni, satu bukti mengatakan Nabi tidak hanya memakai jubah. Kemudian kes Abu Bakar, ya, ketika Nabi sebut tentang bagaimana Allah tidak melihat kepada orang yang pakaiannya sengaja dilabuhkan, ya. Kemudian Abu Bakar datang, sebab Abu Bakar ni seorang sahabat yang dia agak kurus, ya. Dia bukan macam Umar badan sasa sedap. Abu Bakar ni dia kurus sebab dia banyak berpuasa, tuan-tuan. Jadi apabila apa ni Nabi sebut, ya, apa ni Allah apa kita panggil melarang orang yang sengaja manjarra saubahu khuyala, ya, orang yang jarra saubahu, orang yang sengaja melabuhkan, memanjangkan pakaiannya kerana khuyala, kerana berbangga-bangga, kerana riak, kerana sombong, nak tunjuk dia banyak baju, dia banyak pakaian sebagainya. Maka akhirnya Abu Bakar pun datang. Dia kata, Rasulullah, aku bimbang, saya ringkas saja, aku bimbang aku termasuk dalam. Nabi kata, kamu bukan, ya, anta laisa min anta lasta minhum, kamu bukan daripada kalangan mereka.
Jadi akhirnya para ulama menyebut ini juga satu isyarat ataupun dalil mengatakan para sahabat juga bukan sentiasa pakai jubah, ya. Kadang-kadang pakai macam tadi lah, macam kain sarung macam kita, tapi bukan pelikat lah, ya. Jadi soalan yang ditanya oleh cikgu tadi ialah pakaian macam mana, masuk daripada belah mana, ya. Memang saya juga ada baca lah, ya. Cuma macam tadilah, riwayat-riwayat tu agak sedikit kita panggil, bukan dia daripada hadis-hadis yang sahih, ya. Memang para ulama ada sebut bila kita pakai pakaian kita masuk daripada belah atas walaupun pakai kain. Tetapi saya fikir balik, kalau pakai seluar macam mana? Betul tak, ya? Nampak tak tuan-tuan? Pakai seluar panjang tak boleh tuan-tuan, ya? Macam mana nak pakai dari sebelah atas tu, ya? Tapi kalau pakai kain pelikat boleh, ya? Saya antara orang yang bila pakai memang saya pakai daripada atas. Itu saya salah seorang daripadanya, ya. Sebab saya suka pakai kain pelikat, ya. Tuan-tuan akan tengok kalau tuan-tuan masuk YouTube ke apa pun, jarang saya pakai jubah, memang saya pakai kain pelikat. Orang Melayu tuan-tuan dah biasa, ya. Daripada kecil memang dah diajar pakai kain pelikat. Jadi rasa selesa pakai kain pelikat. Jadi kalau kain pelikat cikgu boleh pakai daripada atas. Tapi kalau seluar minta maaf tak boleh, ya. Itu sajalah kalau saya boleh jawab. Okey, soalan terakhir kalau ada. Silakan. Last. Ya. Yeah. Bolehkah kita selalu sering mengadakan jamaah zuhur di waktu asar karena tempat kita sepatu rasa was-was? Itu saya alasan saya karena saya seorang pekerja selalu bekerja di kontinan. Jadi Takut pakaian tak bersih. kadang kita bersih was-was tempatnya. Jadi solat juga. Nak solat kita tempat itu was-was. Jadi nak kita pergi cari tempat lain akan air kita akan terlepas. Ambil masa banyak lah, ya. Jadi maksudnya tak solat zuhur lah. Nanti dijamak saja dengan asar. Setiap hari ataupun sekali-sekala. Tidaklah. Kalau di tempat Oh, kalau dalam keadaan begitu, ya. Okey, ya. Jadi jamak ni sebenarnya kalau Imam Syafi'i jamak ni, ya, tak boleh dengan alasan sakit pun tak boleh. Imam Syafi'i agak ketat. Ya, maksudnya orang sakit sepatutnya dia boleh melewatkan solat zuhur, ya. Kemudian diawalkan solat asar. Dia panggil macam ni, istilah dalam fiqh dipanggil sebagai jamak suri. Ada satu istilah dia panggil jamak suri. Jamak suri ni ialah keringanan bagi orang perempuan. Ada ni daripada sirah seorang wanita nama dia Fatimah. Bukan Fatimah anak Nabi, ya. Ni Fatimah lain. Jadi Fatimah datang jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, saya ni seorang wanita yang menghidap masalah istihadah, ya, wanita yang darah penyakit. Jadi dia ni ada darah penyakit. Jadi walaupun dah habis haid, ya, darah masih keluar, tapi darah penyakit lah. Sebab dalam fiqh Syafi'i, orang perempuan maksimum datang haid dia ialah 15 hari 15 malam, tu maksimum. Kalau masuk hari ke-16, hari ke-17 darah masih keluar, itu tak dipanggil darah haid. Itu dipanggil darah istihadah, darah penyakit, ya. Jadi orang lelaki kena faham juga benda ni. Saya ingat kalau di universiti, kalau saya mengajar haid dan nifas, biasanya yang datang perempuan aja, lelaki tak datang. Kita pun tanya, kita kata pasal apa tak datang? Dia kata saya bukan ada haid ustaz, dia kata, ya. Buat apa saya nak datang? Jangan. Sebab esok bila kita kahwin dengan siapa? Bukan kamu kahwin dengan perempuan. Betul lah ustaz, dia kata, ya. Jadi kita kena tahu tentang haid dan nifas juga, walaupun kita tak ada haid dan nifas, kerana isteri kita ada haid dan nifas, anak perempuan kita. Dan sebagai ketua keluarga, tentang persoalan haid nifas anak isteri kita, kalau tak betul, kita bertanggungjawab, tuan-tuan. Ya. Jadi balik pada soalan tadi. Jadi bila Fatimah sebut begitu, dia kata, ya Rasulullah, adakah saya perlu tinggalkan solat seperti mana datang haid? Maka Nabi kata tidak, kerana istihadah berbeza dengan haid. Maksudnya bila darah masih keluar, kamu bersihkan, ya, kamu tutup mana yang perlu, dan kamu boleh mengambil rukhsah melewatkan solat zuhur. Jadi maknanya dengan satu wudu dia solat zuhur di hujung waktu, ini boleh, ya, bagi orang yang istihadah. Orang lelaki confirm tak boleh lah, pasal lelaki mana ada istihadah, perempuan saja. Jadi dia lewatkan zuhur, kemudian bila masuk waktu asar dia gunakan wudu yang sama untuk solat asar. Ini daripada sirah Nabi, ya. Okey. Tetapi bagi orang yang macam tadi, ya, tu saya cadangkan tadi, kalau boleh tak cari masa, ya. Kalau katalah sekali-sekala, ya, bukan setiap hari, ya, sekali-sekala bila ada keperluan kita lewatkan zuhur tadi, mungkin macam tadilah tempat tak bersih dan sebagainya. Cuma kita kata
kita nak cari sebagai satu alasan bahawasanya nak tinggal solat kerana tempat tak bersih, mungkin tak boleh juga, kerana kita bawa lah sejadah kita bawa lah tikar dan sebagainya kan. Sembahyang di rumah, yang mungkin soalan yang saya selalu terima ialah sembahyang di rumah orang Buddha ataupun Hindu yang ada dia punya apa dipanggil, berhala dia, tokong dia, boleh ke tak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Ya, tapi janganlah menghadap ke tempat tu. Ya, carilah tempat yang kita kata jauh sedikit ataupun tidak menghadap ke situ, kita solat kita sah. Kerana ambil daripada sirah Sayyidina Umar, ketika mana Umar masuk ke Baitul Maqdis, ya, Umar disambut oleh ketua padri Baitul Maqdis, namanya Sopronius. Sopronius ni ketua padri ortodok, ya, gereja ortodok Holy Sepulchre dalam Baitul Maqdis, the old city of Jerusalem. Bila Umar berbual dengan dia, masuk waktu asar, maka Sopronius pun offer Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kalau Amirul Mukminin nak solat, Amirul Mukminin boleh solat di sini. Ya. Kerana apa? Kerana pada waktu itu di dalam the old city of Jerusalem belum ada bangunan masjid. Tak ada bangunan masjid. Ya, sebab Islam baru masuk. Jadi oleh kerana Sopronius tahu sembahyang fardu kita tak boleh buat tengah-tengah padang. Bukan makna tak boleh buat, tetapi afdalnya dalam bangunan. Sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dalam bangunan. Sembahyang Jumaat dalam bangunan. Yang boleh buat di kawasan padang, solat istisqa, ya, solat Aidilfitri, Aidil Adha tu boleh. Jadi oleh kerana itu Sopronius dia faham tentang undang-undang ni, dia offer Sayyidina Umar untuk sembahyang dalam gereja. Apa respon Umar? Umar kata, ya, bukan aku tak nak sembahyang dalam ni, ya, kerana sembahyang di dalam gereja sah, tidak ada masalah. Walaupun dalam gereja tu ada patung apa kita panggil Nabi Isa yang disalib, ada gambar Virgin Mary dan sebagainya, ya, tapi sembahyang tu sah di situ. Tetapi Umar tak nak sembahyang kerana apa? Kerana bimbang akan datang umat Islam yang ekstrim, ya. Dia kata Umar pernah solat di sini, maka dia akan robohkan gereja The Holy Sepulchre, ya. Jadi oleh kerana itu Umar keluar daripada gereja The Holy Sepulchre dalam the old city of Jerusalem. Tuan-tuan boleh pergi sekarang. Bila kita sampai ke gereja ni, betul-betul facing gereja, opposite gereja tu ialah Masjid Umar atau Jami Umar. Ya, kalau tuan-tuan yang insya-Allah ikut apa kita panggil rombongan kita nanti pada bulan 11, tuan-tuan akan boleh tengok betul-betul depan Masjid Umar tu gereja The Holy Sepulchre. Maksudnya Umar solat di luar. Wahal Umar tahu afdal solat fardu di dalam bangunan, ya, tapi Umar tak buat. Jadi ini menunjukkan bahawasanya solat di dalam rumah ataupun tempat ibadah yang ada berhala hukumnya sah. Boleh, tak ada masalah. Cuma isunya bersih tadi kan, was-was kan. Jadi macam mana? Anjing. Okey. Tapi anjing, kalau kita solat anjing tu datang jilat-jilat kita ke? Tak. Minta izin lah, minta izin mungkin dalam itu saya kata tadi, minta izin mungkin satu tempat yang kita kata tertutup, yang anjing tak boleh masuk, tumpanglah sembahyang, bawalah sejadah sendiri, bawalah tikar, ya. Jadi kalau kata ada najis, kita letak sejadah, kita boleh sembahyang atas tu, tak ada masalah, ya. Sembahyang kita sah. Daripada kita sengaja meninggalkan solat dan nanti kita jamakkan saja dengan asar, ya. Sebab alasan kita tak kuat. Kita kata apa sebab? Melainkan orang sakit lain, ya. Sebab itu kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, dia revise balik pandangan Imam Syafi'i bahawasanya harus seseorang itu untuk menjamakkan dua solat, ya. Makna Zuhur dan Asar atau Maghrib dan Isyak ketika dia sakit. Orang sakit yang susah nak ambil wuduk, jadi terpaksa anak dia tolong ambilkan wuduk, ya. Jadi boleh tak dia jamak kerana sakit tadi? Maka kata Imam An-Nawawi harus hukum ni, mana boleh. Tapi dalam bab ni bukan sakit. Dalam bab ni kan isu kebersihan dan was-was, ya. Jadi usahakanlah, ya, untuk mencari juga tempat supaya kita boleh solat. Tidak ada masalah walaupun dalam rumah itu ada berhala, ya. Okey tuan-tuan, saya kena berhenti, ya. Waktu pukul 9. Terima kasih atas soalan yang sangat menarik. Saya yakin banyak benda yang tuan-tuan belajar pada malam ni. Bukan daripada saya saja, tetapi daripada soalan-soalan yang diberikan, ya. Sekadar tu, terima kasih sekali lagi atas perhatian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.